Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita telah pun hampir sampai ke pertengahan Ramadan. Hari ini hari yang ke-12 kita berpuasa. Jadi sempena hari yang ke-12 kita akan menelusuri ibrah yang terdapat di dalam juzuk yang ke-12. Okey, jadi sebagai pengenalan, juzuk ke-12 ini terdiri daripada dua surah, iaitu surah Hud dan surah Yusuf. Jadi hari ini saya akan memfokuskan ibrah yang terdapat di dalam surah Hud, khususnya bagi ayat 50 hingga 60, iaitu berkaitan dengan kisah Nabi Hud. Okay, jika kita teliti ayat dari ayat 50 hingga 60 di dalam surah Hud ni, ayat ini menceritakan tentang kisah Nabi Hud yang diutuskan sebagai rasul kepada kaumnya, iaitu kaum Ad. Dan ayat-ayat ini juga bercerita tentang dakwah Nabi kepada kaumnya. Nabi baginda menyeru kaumnya supaya kembali bertaubat, kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam ayat ini juga ada dinyatakan kaum Ad membalas dakwah Nabi dengan penghinaan, dengan cercaan. Dan juga ada dinyatakan di di bahagian akhir hingga 60, ayat 60, kaum Ad kekal di dalam kekufuran dan balasan Allah menimpa mereka atas kekufuran yang mereka pilih. Mereka memilih untuk menolak dakwah Nabi Hud dan Allah timpakan balasan kepada mereka. Okay, jadi jika kita teliti daripada ayat ini, saya ingin kongsikan 4 perkara utama mengenai pendekatan dakwah baginda berdasarkan 10 ayat ini. Okay, yang pertama, dakwah baginda, dakwah Nabi Hud. Nabi Hud menggunakan gaya bahasa yang sesuai, yang dekat dengan kaumnya. Jika kita perhatikan dari ayat 50 hingga 52. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Di dalam ayat ni Nabi Hud menyeru kaumnya dengan kalimah ya qaum, wahai kaumku. Begitu juga bagi ayat 51 dan 52. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra, wahai kaumku. Ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Wahai kaumku juga. Jadi daripada 3 ayat ni kita dapat simpulkan baginda menggunakan gaya bahasa yang bersesuaian dengan kedudukan baginda dengan kaumnya. Nabi Hud adalah saudara lah, kiranya bersaudara, berasal daripada kaum Ad. Mereka berasal daripada keturunan yang sama. Jadi baginda menggunakan gaya bahasa yang lembut untuk berdakwah supaya hati mereka lembut dengan dakwah baginda. Itu yang pertama, baginda Nabi Hud menggunakan gaya bahasa yang bersesuaian, yang dekat dengan kaumnya. Okay, yang kedua, baginda juga tidak terkesan dengan provokasi dan cercaan daripada kaum Ad. Kaum Ad mereka menolak dakwah baginda. Jika kita perhatikan ayat 54, bukan sahaja mereka menolak, malah mereka menghina Nabi Hud. Inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu'. Mereka mengatakan bahawa baginda ni dah terkena penyakit, orang gila, kononnya tidak waras. Jadi mereka membalas dakwah baginda dengan cercaan, tetapi baginda tidak terkesan. Baginda tidak melatah baginda Nabi Hud tetap meneruskan dakwah baginda, menyeru mereka ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, seterusnya poin yang ketiga, pendekatan dakwah Nabi Hud di dalam
pendekatan Nabi Hud di dalam berdakwah kepada kaumnya. Yang ketiga adalah ikhlas dalam berdakwah, tidak mengharapkan balasan kecuali penghargaan ataupun balasan daripada Allah sahaja. Jadi ini juga amalan para nabi dan rasul yang kita ketahui kan. Jika kita perhatikan pada ayat 51, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak meminta balasan kepadamu atas seruanku ini. Balasanku hanyalah daripada Allah yang telah menciptakanku. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahawa Nabi Hud sememangnya ikhlas dalam berdakwah, ikhlas dalam menunaikan tanggungjawab baginda sebagai seorang rasul. Dan ini juga yang diamalkan oleh para nabi dan rasul yang lain. Mereka berdakwah tidak mengharapkan balasan dunia, hanya mengharapkan keredaan Allah, hanya mengharapkan balasan daripada Allah, kurniaan daripada Allah semata-mata. Dan poin saya yang terakhir mengenai pendekatan dakwah Nabi Hud di dalam dakwah baginda kepada kaumnya, kaum Ad, iaitu yang keempat, karakter Nabi Hud sendiri yang tenang sesuai dengan namanya. Jadi menurut Ibn Faris di dalam Mu'jam Maqayis Al-Lughah, kalimah Hud ataupun kalimah Hud ni berasal daripada Al-Haudu. Al-Haudu yadullu ala irwadin wa sukun. Jadi Al-Haud ni membawa maksud sesuatu yang berperingkat ataupun berturutan, wasukun, dan juga tenang. Jadi nama Nabi Hud ni sesuai dengan maksud nama Nabi, karakter Nabi Hud tu sendiri bersesuaian dengan nama baginda Hud, tenang, yang berperingkat, yang menjalankan tugas secara tenang. Jadi dapat kita perhatikan Nabi Hud sentiasa tenang dalam pendekatan dakwah. Baginda menyuruh kaum dengan perkataan yang bersesuaian, tidak melantang, tidak melayan provokasi, tidak membalas penghinaan daripada kaum, dan yang paling penting Nabi Hud ikhlas dalam berdakwah. Jadi itu 4 perkara utama yang saya kongsikan, 4 poin ringkas mengenai pendekatan dakwah Nabi Hud kepada kaumnya, kaum Ad. Yang pertama, menggunakan gaya bahasa yang dekat dengan kaumnya. Yang kedua, tidak terkesan dengan provokasi dan cercaan. Yang ketiga, ikhlas dalam berdakwah. Dan yang keempat, karakter Nabi Hud yang tenang dalam berdakwah. Okay, jadi diharapkan perkongsian ringkas saya pada hari ini memberi manfaat kepada semua yang mendengar. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hari yang lain, dalam juzuk yang lain insyaAllah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.